apakah kebimbangan terbesar Tin Ahmad? Saya takut bila saya bangun pagi tu, mungkin saya tak boleh bergerak dan saya tak boleh buat apa yang saya nak buat. Itu yang saya takut. Saya takut kalau saya selalu berdoa kalau biarlah saya ni sihat sejahtera. Saya takut sakit yang membuatkan saya tidak boleh bergerak dan mengharapkan orang untuk membantu saya. Itu saya takut. Dan saya tak boleh berteater. Tak boleh berteater, apa nak jadi dengan aku? Itu saya selalu fikir. Okey. Pada tahun 2011, anda telah dianugerahkan pingat budaya oleh pemerintah Singapura untuk menghargai sumbangan anda dan komitmen anda dalam bidang seni yang anda telah menjayakan dengan cukup cermelang. Dan adakah ini satu jangkaan buat diri anda? Tak adalah. Bila saya buat teater, saya pun tak ada feeling-feeling nak dapat award ke apa ke. Saya buat teater sebab saya suka, saya rasa bahagia, happy lah. Apa lagi? Sebab saya buat apa yang saya suka dan saya tahu ini yang saya boleh buat. Jadi untuk memikirkan satu hari dapat award ke, dapat apa ke, tidak. Sekurang-kurangnya kalau orang tahu saya, orang tahu kerja saya, cukup lah. Tapi bila dapat tu, kirakan bonus lah sebab tidak dijangkakan tapi dapat. Itu sesuatu yang bagi saya surprise lah. Lagi pula orang-orang di belakang yang mengesyorkan supaya saya dapat tu yang saya quite surprise. Jadi perasaan anda secara keseluruhan apabila diiktiraf tu? Saya terpandang muka mak saya yang dulu letak award saya kat bawah. Saya terpandang muka dia dan saya terkilanlah dia tak dapat melihat. Tapi bagi saya mungkin dia tahu yang mungkin ini satu daripada pengorbanan susah payah saya dapat membahagiakan dia, membahagiakan keluarga yang menyokong. Juga kesusahan saya menangani masalah tu dengan dapat anugerah tu dia semacam satu imbalan yang saya tak dapat nak bayangkan, bersyukur sangatlah. Okay. Dari segi mengarah, mungkin Puan Atin sini sekarang dah berusia 57 tahun. Ramai pelakon-pelakon yang rasa yang Puan Atin lebih tenang. Kalau kita lihat dulu agak lebih tegas ya. Adakah dari segi mengarah ada lebih tenang ataupun masih tegas sama? Saya rasa agak relax sikit lah. Relax sikit. Bezanya mungkin dulu orang darah muda dia gairah semacam kan, dia semua nak macam excited, semua nak cepat, semuanya macam tak sabar. Tapi sekarang pun kadang-kadang tak sabar tu keluar juga. Cuma saya rasa lebih relax sebab orang yang terlibat pun mungkin dah lebih tahu apa yang orang nak. Saya pun dah tahu apa yang saya nak, saya tahu apa yang saya boleh buat, apa yang saya tak boleh buat. Saya kalau rasa ada yang tak kena pun saya tak bising-bising, saya hanya akan bercakap dengan Dalifa ke discuss dengan dia. Itu je yang saya rasa. Sebab tu saya rasa lebih tenang. Mungkin usia jugalah agaknya mainkan peranan. Okey, kalau kita lihat dari segi umur persaraan di Singapura ada umur 65. Jadi dalam 7 ke 8 tahun lagi Puan Atin insya-Allah panjang umur akan sampai ke tahap itu. Adakah Puan Atin akan bersara? Tapi memandangkan topik perbualan kita pada awal tadi, Puan Atin kata mungkin tak tahu apa nak buat lepas teater. Tapi adakah kemuncak yang Puan Atin akan bersara? Kedua, siapakah yang akan mengambil alih tugas di teater kami? Dan adakah calon yang tepat pada ketika ini? Tak tahulah sebab saya sebenarnya tengah scan ni. Siapa yang boleh mengambil alih? Saya belum nampak lagi. Kalau ada pun mungkin orang tu dia lebih kepada perkara-perkara lain. Jadi tak sesuai lah kan. Saya belum dapat lagi. Saya tak tahu. Saya tak tahu sebab apa yang saya dah perhatikan dia ada beberapa perkara. Sebab bila kita nak memimpin sesuatu syarikat lah katakan ataupun satu tempat tu, kita yang menjadi kepala dang di situ harus memainkan peranan kan, dari segi kehadiran kita yang disenangi, kerja kita yang meyakinkan. Tapi ada orang tu dia boleh bekerja tapi dia tak punya sikap yang bersahabat.
Itu juga menyukarkan bagaimana kita boleh bekerjasama dengan orang-orang lain. Jadi itu yang bagi saya ada beberapa perkara kekurangan yang saya kena cari, kat mana saya boleh cari orang yang sekurang-kurangnya ada lah yang boleh diberi tanggungjawab tu. Tapi rasanya sekarang ni belum ada. Tapi saya tengah mencari. Bagi Puan Atin Ahmad, siapakah pengarah muda yang anda rasa mempunyai potensi besar untuk membawa teater Melayu ke hadapan? Pengarah muda tu ada banyak juga. Tapi kalau nak bawa teater Melayu, kalau dia still fokus teater Melayu lah. Saya rasa kalau mungkin Alin Mosbit. Oh, teater Melayu. Kalau yang lebih muda, mereka masih peringkat mencari nak memantapkan diri mereka. Saya belum nampak lagi. Saya nampak tapi dia kabur lagi. Jadi saya nak, kalau saya boleh tolong, saya tolong, kasih dia peluang, ruang untuk dia dapat develop diri dia. Sebab saya rasa tugas saya pun pada masa yang sama sekarang mencari pengarah-pengarah muda yang perlu diberi banyak peluang untuk mengarah. InsyaAllah lah. Saya harap akan ada, mestilah. Kalau ada yang, kita mesti ada pengganti. So saya percaya ada pengganti, cuma kita belum berjumpa dengan dia je. Yang lebih muda daripada Alin Mosbit, ada tak yang nama-nama yang betul-betul menonjol? Pengarahan kan? Dari bidang pengarahan saya? Belum lah. Belum lagi. Okay. Soalan terakhir saya, apakah harapan Atin Ahmad untuk teater kami dan juga dunia teater Melayu Singapura? Kalau untuk teater kami, saya harap teater kami boleh bertahan, juga berkembang dengan menghasilkan persembahan yang lebih baik pada masa hadapan. Dan untuk teater Melayu, saya harap teater Melayu tidak akan pupus, akan tetap dipertahankan untuk terus hidup dan berkembang di Singapura ini terutamanya. Juga menghasilkan bukan hanya naskah, juga menghasilkan aktivis teater yang akan menjadi seseorang yang akan terus mengangkat teater Melayu selamanya, insyaAllah. Terima kasih Puan Atin Ahmad. Kami harap dengan rakaman projek bual ini dapat memanfaatkan masyarakat Singapura di masa ini dan masa depan. InsyaAllah.